هيا بنا هيا بنا هيا بنا بالعربية نمارس بالعربية في حياتنا اليومية نقرأها نكتب بها في دروسنا المدرسية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Celebrity aka Ustaz Muhammad Arif. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi dawami sihah wal afiyah insyaallah. Al-yawm nahnu fil barnamij Hayya bil Arabiyah. Hari ini bersama dalam rancangan Jom Berbahasa Arab. Let's speak Arabic. InsyaAllah في هذه المرة سنتحدث عن أنواع الجمل. أنواع الجمل. Pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk jenis-jenis ayat. Di dalam bahasa Arab, al-jumlah ataupun ayat boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama dinamakan al-jumlatul ismiyah ataupun jumlah ismiyah. Apa maksud jumlah ismiyah? Iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Ayat yang bermula dengan kata nama dinamakan jumlah ismiyah. Yang kedua dinamakan al-jumlatul fi'liyah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bermaksud ayat yang bermula dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah iaitu ayat yang bermula dengan kata kerja. Untuk kita membina jumlah ismiyah ataupun ayat yang bermula dengan kata nama, maka kita perlu mengenal dahulu kata nama. Bagaimana kita nak mengenal kata nama? Yang pertama, perkataan itu ada alif lam. Seperti contoh at-talibu ataupun at-talibatu. Jadi perkataan ini di hadapannya terdapat alif lam. Maka ini adalah kata nama. Yang kedua, isim isyarah. Apa dia isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Seperti contoh hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan lain-lain. Yang ketiga, untuk kita mengenal kata nama ialah domir. Domir seperti anta, anti dan yang lain-lain. Semua sekali domir ada 14. Dan yang keempat, untuk kita mengenal kata nama, ia adalah nama orang seperti Muhammad, Fatimah dan sebagainya. Jadi, apabila kita sudah mengenal isim ataupun kata nama, maka mudah untuk kita membina jumlah ismiyah. Baiklah, bagaimana pula untuk kita mengenal fi'il ataupun kata kerja? Ada beberapa tanda yang kita boleh kenal kata kerja. Yang pertama,
sudah tentu perkataan itu bukan nama orang. Kerana nama orang termasuk di dalam kategori isim, iaitu kata nama. Kemudian, yang kedua, untuk mengenal kata kerja, kebanyakan kata kerja terbina dengan 3 huruf. Sebagai contoh, jalasa, qara'a, nazara dan sebagainya. Jadi, jika anak-anak dapati ada 3 huruf, maka kebiasaannya itu adalah kata kerja. Tanda yang ketiga, ada huruf tambahan di depan ataupun di belakang perkataan tersebut. Seperti contoh, jalasa yang asal 3 huruf menjadi 4 huruf. Jalastu. Jadi perkataan jalastu kita dapati ada huruf ta di belakang perkataan tersebut. Jadi ta itu adalah huruf tambahan. Asalnya jalasa menjadi jalastu. Ya, sudah tentu ini adalah fi'il ataupun kata kerja. Contoh yang lain, qara'a. Qara'a bermaksud membaca. 3 huruf asalnya menjadi 4 huruf apabila ditambah dengan huruf ya di hadapan menjadi yaqra'u. Dia sedang membaca. Maka perkataan yaqra'u ini termasuk di dalam kategori kata kerja. Kerana apa? Ada huruf tambahan di depannya. Baik, kita lihat pula yang keempat, tanda-tanda kata kerja. Perkataan itu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sekiranya perkataan itu ada alif lam ataupun tanwin, maka dia termasuk dalam kategori kata nama, bukan lagi kata kerja. Kata kerja tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin pada perkataannya. Baik, apabila kita sudah mengenal kata nama dan juga kata kerja, mudah untuk kita membina ayat mahupun untuk kita menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. Baik, mari kita lihat beberapa contoh ayat jumlah ismiyah. Yang pertama, Muhammad tilmidun jadidun. Muhammad seorang murid yang rajin. Jadi kita dapati perkataan Muhammad adalah isim kerana ia adalah nama orang. Jadi ayat ini adalah jenis jumlah ismiyah kerana dimulai dengan perkataan kata nama di hadapan ayat tersebut. Yang kedua, Fatimah tilmidatun jadidatun. Fatimah seorang murid perempuan yang rajin. Contoh ayat yang kedua ini juga adalah contoh jumlah ismiyah. Kerana apa? Kerana ayat ini dimulai dengan perkataan isim ataupun dimulai dengan kata nama. Fatimah adalah kata nama kerana ia adalah nama orang. Contoh ayat yang ketiga, huwa muallimun nasyitun. Dia seorang guru lelaki yang rajin. Ini juga adalah contoh jumlah ismiyah. Kerana apa? Kerana ayat ini dimulai dengan domir huwa. Jadi huwa bermaksud dia.
Ini adalah beberapa contoh jumlah ismiyah. Mari kita lihat pula contoh ayat yang keempat. Jumlah ismiyah yang keempat. Anti tilmizatun mujtahidatun. Contoh ayat ini, perkataannya dimulai dengan kata nama ataupun domir anti. Jadi sudah tentu kita tahu bahawa ayat ini adalah jumlah ismiyah kerana dimulai dengan domir. Apa maksud ayat ini? Anti tilmizatun mujtahidatun. Awak seorang murid perempuan yang rajin. Kita lihat pula contoh yang kelima. Hadhihi sayyaratun jadidatun. Ini sebuah kereta baru. Jadi ini juga adalah contoh jumlah ismiyah. Kerana apa? Kerana ia dimulai dengan isim isyarah. Ayat ini dimulai dengan isim isyarah. Maka kita boleh kenal dia adalah jumlah ismiyah. Kita lihat contoh yang keenam. Zalika baitun kabirun. Itu sebuah rumah yang besar. Jadi ini juga adalah contoh jumlah ismiyah. Macam mana kita tahu ini adalah contoh jumlah ismiyah ataupun ayat yang dimulakan dengan kata nama? Sebab ayat ini dimulai dengan isim isyarah. Isim isyarah itu ialah zalika. Maka ini adalah ayat ataupun jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah yang seterusnya. Al-qirdu fawqa syajarah. Al-qirdu fawqa syajarah. Monyet di atas pokok. Ini adalah contoh jumlah ismiyah. Kerana apa? Kerana ayat ini dimulai dengan perkataan kata nama, iaitu al-qirdu. Macam mana kita tahu al-qirdu itu adalah kata nama? Kerana pada perkataan al-qirdu didahului dengan alif lam di hadapannya. Maka ini adalah jumlah ismiyah. Kita lihat contoh seterusnya. At-tilmizatani minal madrasah. Dua orang murid perempuan itu daripada sekolah. Jadi ini juga adalah contoh jumlah ismiyah kerana didahului dengan perkataan kata nama. Macam mana kita kenal at-tilmizatani adalah kata nama? Kerana perkataan at-tilmizatani didahului dengan alif lam. Kita dah beritahu sebelum ini, alif lam merupakan antara tanda kata nama ataupun tanda isim. Jadi perkataan ini berada di hadapan, maka dia adalah jenis jumlah ismiyah. Contoh seterusnya, al-haqibatu alal kursiyyi. Al-haqibatu, beg di atas kerusi. Ini juga adalah contoh jumlah ismiyah kerana didahului dengan perkataan kata nama. Al-haqibah adalah isim ataupun kata nama. Sebab apa? Kerana pada perkataan al-haqibah terdapatnya alif lam. Jadi ini juga adalah contoh jumlah
ismiyah. Baiklah, mari kita lihat pula beberapa contoh jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah fi'liyah? Iaitu ayat yang dimulai dengan kata kerja. Contoh yang pertama, jalasa al-waladu. Jalasa bermaksud telah duduk. Al-waladu, budak lelaki. Telah duduk budak lelaki. Jadi, contoh ini adalah contoh jumlah fi'liyah kerana ayat ini dimulai dengan kata kerja jalasa. Macam mana kita tahu jalasa itu adalah kata kerja? Kerana ia 3 huruf. Kita lihat contoh yang kedua. Wasalat al-ummu al-malabisa. Wasalat al-ummu al-malabisa. Apa maksud ayat ini? Telah membasuh ibu akan pakaian. Ataupun ibu telah membasuh pakaian. Jadi ayat ini adalah kategori jumlah fi'liyah. Kerana apa? Dimulai dengan kata kerja di hadapan ayat tersebut. Mana dia kata kerja? Iaitu wasalat. Macam mana kita tahu wasalat itu adalah kata kerja? Kerana ada huruf tambahan iaitu huruf ta di belakang. Baik. Kita lihat contoh yang ketiga. Yaktubu Yusuf ad-darsa. Yaktubu Yusuf ad-darsa. Yusuf sedang menulis pelajarannya. Jadi perkataan yaktubu adalah kata kerja. Bagaimana kita kenal yaktubu itu adalah kata kerja? Kerana ada huruf tambahan di hadapan perkataan tersebut. Apa huruf tambahan itu? Iaitu huruf ya. Jadi ayat ini dimulai dengan kata kerja, maka kita namakan ayat ini dengan nama jumlah fi'liyah. Baiklah, mari kita lihat pula contoh yang lain jumlah fi'liyah. Taq'udu al-jaddatu 'alal kanabah. Taq'udu bermaksud sedang duduk, al-jaddatu nenek, 'alal kanabah di atas sofa. Sedang duduk nenek di atas sofa. Ayat ini dimulai dengan kata kerja. Apa dia kata kerja di sini? Iaitu taq'udu. Bagaimana kita kenal taq'udu itu adalah kata kerja? Yang pertama, tidak ada alif lam. Yang kedua, kita dapati ada huruf tambahan di hadapan perkataan tersebut, iaitu huruf ta. Maka ayat ini dinamakan jumlah fi'liyah kerana dimulai dengan kata kerja. Contoh seterusnya. Nal'abu kuratal qadami fil mal'ab. Nal'abu, kami sedang bermain bola sepak di padang. Jadi, ini adalah contoh jumlah fi'liyah kerana dimulai dengan kata kerja. Mana dia kata kerja pada ayat ini? Iaitu nal'abu. Bagaimana kita tahu nal'abu itu adalah kata kerja? Kerana ada huruf tambahan di hadapan perkataan nal'abu, iaitu huruf nun. Maka sudah tentu ayat ini dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Seterusnya, azhabu ilal madrasati bis sayyarah. Azhabu bermaksud saya sedang pergi. Ilal madrasati, ke sekolah, bis sayyarah, dengan kereta. Jadi ini juga adalah contoh jumlah fi'liyah kerana ayat ini dimulai dengan perkataan kata kerja
azhabu. Bagaimana kita tahu azhabu itu adalah kata kerja? Kita dapati pada perkataan azhabu ada huruf tambahan iaitu huruf alif. Huruf alif adalah huruf tambahan pada perkataan azhabu. Jadi ini adalah juga contoh jumlah fi'liyah. Baiklah, mari kita lihat pula contoh yang lain jumlah fi'liyah. Ya'budu al-muslimani rabbahuma. Sedang beribadat dua orang muslim terhadap Tuhannya. Jadi ayat ini adalah contoh jumlah fi'liyah kerana ayat ini dimulai dengan kata kerja ya'budu. Bagaimana kita tahu ya'budu itu adalah kata kerja? Kerana pada perkataan ya'budu kita dapati ada huruf tambahan iaitu huruf ya. Dan pada perkataan ya'budu juga kita tidak dapati alif lam ataupun tanwin. Maka sudah tentu perkataan ya'budu ini adalah dari kategori kata kerja. Apabila kata kerja berada di hadapan ayat, maka dinamakan ayat ini dengan jumlah fi'liyah. Contoh seterusnya, takhruju al-muslimatu minal masjid. Sedang keluar para muslimat dari masjid. Jadi ayat ini juga adalah contoh jumlah fi'liyah kerana dimulai dengan kata kerja. Kata kerja di sini iaitu takhruju. Bagaimana kita kenal? Kerana pada perkataan takhruju ada huruf tambahan iaitu huruf ta di hadapan. Contoh yang terakhir, nashtari al-fawakiha fis suq. Kami sedang membeli buah-buahan di pasar. Jadi ini juga adalah contoh jumlah fi'liyah kerana ayat ini dimulai dengan perkataan kata kerja nashtari. Bagaimana kita tahu nashtari itu adalah kata kerja? Kerana perkataan ini tidak ada alif lam, perkataan nashtari tidak ada tanwin, tetapi perkataan nashtari adanya huruf tambahan iaitu huruf nun di hadapan. Jadi untuk anak-anak senang mengingat apa dia huruf-huruf tambahan pada fi'il ataupun kata kerja. Huruf tambahan pada kata kerja ataupun fi'il hanya ada 4 huruf sahaja, ya, iaitu huruf alif, ya, nun, ta, ataupun senang nak ingat tina, ya, ta, ya, nun, alif, tina. Ini adalah 4 huruf yang biasa ditambah pada kata kerja. Baiklah anak-anak, ini adalah latihan. Cuba anak-anak kelaskan ataupun kategorikan contoh-contoh ayat yang di paparan ini sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ya. Jadi cuba jawab. Kalau betul bermaksud anak-anak sudah pun faham tentang tajuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi perkataan yang berwarna dan bergaris itu adalah dia punya keyword dia. Untuk kita ataupun anak-anak kenal sama ada ayat ini jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jadi ini juga soalan yang sama, ada 6 soalan semua. Cuba anak-anak kelaskan ataupun tentukan sama ada ayat ini jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Selamat mencuba. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجو لكم أن تفهموا ما درسنا في هذا اليوم. Usahakan kamu dapat memahami tentang tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Syukran ala husni intibahikum. Thanks for your attention. Wa ila liqa. Ma'assalamah.